إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafa'kan bersyukur. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab perukunan setelah dekat 2 bulan tertangguh. Kali terakhir ni ikut catatan ni berapa belah bulan, 13-14 bulan November dalam perbahasan mandi wajib, sunat-sunat sebelum sunat-sunat. Jadi agak lama kita tangguh ni. Yang Jawi muka surat 9 ni. 9. Yang Rumi tu 27. Tertangguh lama. Tertangguh kuliah maghrib je lama. Kuliah muslimat ada setiap minggu. Pada yang tak tahu lagi tu, hantarlah isteri ataupun anak perempuan mari setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, kerana ada pengajian kuliah fiqh wanita, fiqh ataupun hukum hakam berkaitan dengan orang perempuan. Setakat ni dah berapa kali dah 10 kali dah apa. Setiap minggu ada. Setiap hari Sabtu boleh datang. Ni esok tak lama lagi Sabtu ada lagi. Ada tiap minggu. Cuma kuliah maghrib kita tertangguh lah agak lama sikit. Sebab saya pergi umrah kan, bulan 12 tu kena pula dua-dua pada hari ni. Pada 2 kali kuliah maghrib kat sini, dua-dua kena pada waktu tu. Macam mana? Maka kita sambung sebelum kita masuk sunat mandi. Sunat mandi. Mandi wajib ataupun mandi sunat, dia ada sunat-sunat. Tapi sebelum masuk tu, kita masuk sikit lagi penghujung tentang pembicaraan tentang mandi hadas besar, mandi wajib. Setelah selesai kita membahaskan berkaitan dengan niatnya macam mana, martabat niat, beberapa jenis niat, niat angkat daripada haid, angkat daripada nifas, angkat daripada wiladah, angkat daripada janabah dan sebagainya, dan secara umumnya angkat daripada hadas besar. Itu yang last kita bincang bab tu. Kemudian kita bincang juga berkaitan dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Barulah sah mandi wajib. Kalau tak rata air walaupun sikit, maka tak sah mandi wajib. Kalau tak sah mandi wajib tak apa. Masalah tak sah mandi wajib, tak sah sembahyang. Itu masalah besar lah. Kalau setakat tak sah mandi wajib, tak ada masalah pun. Biar tak sah pun. Masalahnya nak baca Quran dosa, haram. Baca juga sebab dia tak sah, dia tak perasan. Pegang Quran dosa lagi, masuk masjid dosa lagi, sembahyang tak sah. Itu yang masalah dia. Jadi kenalah meratakan air sungguh-sungguh, lebih-lebih lagi dekat pelipat-pelipat, dan disebut di sini juga masrabah. Dekat masrabah tu, maka kenakan air kat mana-mana, celah-celah semua tu. Bimbang takut bila tak kena maka tak sah mandi wajib,
kesan ni sangat besar sampai ke tak sah sembahyang. Okey, kita berhenti sampai kat situ lah. Perenggan yang ketiga tu muka surat 27 kalau Rumi lah, kalau Jawi muka surat 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan wajib muqaranahkan niat itu pada pertama membasuh suatu suku anggota. Wajib di muqaranahkan daripada perkataan Nabi, bukan daripada kaedah fiqh. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat ni mestilah menyertakan niat pada waktu permulaan ibadah tu. Apa-apa ibadah lah. Permulaan nombor satu sekali. Kalau sembahyang permulaannya takbir, maka niat dalam tu lah. Kalau ambil wuduk permulaannya muka, basuh muka, maka niatnya masa basuh muka. Pada mandi wajib dekat mana? Pertama membasuh suatu suku. Suatu suku ni sikit aja, asal kena aja. Anggota yang dibasuh mana-mana aja. Kerana mandi wajib tak ada tertib. Wuduk ada tertib, muka, tangan, kepala, kaki. Masa muka tu sekali dengan niat. Lepas kaki tu pastikan tertib tu ada. Itu wuduk. Tapi mandi wajib dia tak ada tertib. Dengan maksud janji kena mana-mana anggota, maka dah boleh niat. Mana-mana, bawah, atas, tengah tak kira. Janji kena je dah boleh niat dah. Kenapa pula tu? Sebab mandi wajib dia tak ada tertib, dia semua. Sedangkan wuduk ada tertib, maka perlu ikut tertib. Jadi kerana itulah disebut di sini niat tu ketika pertama membasuh suatu suku anggota yang dibasuh. Mana-mana je, kena jari boleh niat. Kena ibu jari kaki boleh niat. Kena situ, niat kat situ boleh. Tak semestinya di kepala. Tak semestinya bila air kena kepala masa tu niat, tak semestinya. Mana-mana kena dulu, tak ada masalah. Niatlah. Bila niat aja maka selesailah niat tu, maka kemudian daripada tu ratakan air lah ke seluruh anggota. Jika berniat, membasuh satu suku anggota yang dibasuh jika berniat yang junub. Jika dia berniat junub lah, niat angkat hadas besar, mandi wajib. Umpamanya dia bagi contoh, suatu suku anggotanya kena sikit je anggota dia, mana-mana bahagian tubuh. Kemudian selepas daripada sudah ia menyampaikan air sekalian anggotanya, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya yang dibasuhnya dahulu itu. Panjang nak cerita. Kalau kena air dulu baru niat, kena air dulu kat badan baru niat. Sekarang ni dia kata niat mandi wajib, bila kena je kat badan air tu, mana-mana bahagian niatlah terus. Lepas tu basuhlah, katakanlah. Macam mana kalau air kena dulu baru niat sampai? Dan biasanya gitulah. Pertama-tama kita mandi shower, air kena macam-macam lah, dah basah lah, berjeruk dah, baru mari niat. Lainlah dulu. Orang dulu pakai gayung, pakai cetong, pakai gayung. Jadi dia boleh. Dia boleh. Tapi kalau shower mana boleh, dah buka shower tu kena merecik, kena tangan lah, kena kaki dulu lah, mesti kena kan. Jadi dia nak bagi tahu, jika kena dulu tapi tak niat lagi, kemudian lepas dah kena tu baru niat, maka bermula niat tu lah, bermula basuhan selepas niat tadi tu sahaja dikira. Basuhan yang sebelum niat tu kena basuh balik. Tu dia kata kat sini. Maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air, basuh balik kepada sekalian anggota, sekalian tubuh. Tubuh yang mana? Yang dibasuhnya dahulu itu, yang dibasuhnya dahulu sebelum niat. Jadi tak ada masalah. Buka paip, buka shower, air terjun tu, tak niat lagi, tak ada masalah. Lepas dah 5 minit dah, sejuk dah, kecuk dah habis semua, baru niat, tak ada masalah. Cuma bermula niat tu jadi kira, sebelum tu tak kira. Kira apa? Kira mandi wajib. Habis sebelum tu dikira mandi sajalah. Bukan mandi wajib, mandi saja. Jadi kalau macam tu tak ada masalah, tak ada masalah. Walaupun dia mandi lama mana pun tak ada niat, lepas tu hujung baru ada niat. Masa ada niat tu lah, ketika ada niat tu. Dan tak perlu pula nak keluar daripada air. Maksudnya air shower tu, air masuk, lepas dia mandi, Allah lupa niat, dia kata nak niat mandi wajib ni, dia keluar daripada air tu, dia tengok air tu, masuk balik dalam air baru niat. Tak perlu. Tak perlu. Macam tu juga ambil wuduk. Ambil wuduk bukan pakai gayung lah, bukan pakai cedok, bukan. Ambil wuduk pakai tu juga, pakai basuh, buka paip, basuh tu ke atas muka.
shower jugalah, pun tak perlu keluarkan muka, saja aku ambil wudu. Kena je air kat muka masa tu niat, tak perlu. Letak je lah air kat muka, kena benda tu turun kat bawah kan, letak je lah. Habis tak niat lagi, biarlah. Pop ada niat je, bermula niat tu lah wudu. Habis sebelum tu, yang kecut-kecut habis tu, tak kira kena basuh balik. Gitulah, wudu ke mandi wajib sama. Jadi tak perlulah nak tunggu air tu 1, 2, 3 supaya dapat masuk dengan niat. Istilah dia panggil muqaranah. Itu muqaranah tu, serta, sekaligus. Itu sunat. Tak wajib gitu. Jadi kalau kena basah dulu, lama pun sebelah tak ada masalah pun. Malah ada orang yang memang jenis mandi wajib gitu. Dia basuh dulu, rata dulu baru dia niat. Tak tahulah apa sebab dia buat gitu. Tapi ada juga orang buat gitu. Dia seronok buat gitu, dia lebih selesa buat gitu. Air dah kena semua dah, baru niat. Bila niat tu dia kata, tak payahlah gosok lebih-lebih sangat sebab dia dah bekas kena air dah. Jadi kata tu senang je untuk kali yang kedua. Sedangkan lebih baik niat terus. Kerana bila niat mandi wajib, dia adalah ibadah. Bila sebut mandi wajib, maksudnya wajib mandi. Terbalik je. Mandi wajib bermakna wajib mandi. Bila wajib mandi, dia adalah hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wajib ni kalau buat dapat pahala wajib. Jadi mandi wajib dapat pahala. Bukan pahala kecil, pahala besar. Jadi dia pergi basuh dulu badan dia. Lepas lama tu baru dia niat mandi wajib dengan sengaja, rugilah. Cuma sah je. Bila dia mandi wajib, maka dapat pahala. Pahala wajib. Jadi biarlah mandi lah. Kenapa pula nak niat lambat-lambat? Pahala besar tu. Pahala wajib. Okey. Jadi maknanya pastikan kena. Kalau katakanlah ada apa-apa macam ada cat, ada lilin, orang perempuan ada ikan punya tu, sisik, sisik ikan kan, dia buat kerok-kerok ikan apa nama tah yang banyak sisik tu, habis kena dengan muka tu, lekat-lekat dengan tangan. Tak lalu juga air kat bawah tu. Lepas mandi wajib baru perasan. Yang tak lalu air lah, apa-apalah cat ke apa semua, tak susah, senang aja. Kalau cat tadi ambil minyak gas ke tina ke apa, letak, dah hilang dah, ambil air 1 sudu je, air mutlak, jirus, selesai. Tak perlu mandi balik, tak perlu. Cuma apa-apa ibadah dia buat selepas mandi tu tak sah lah, sebab dia cuma tak berdosa sebab tak perasan. Katalah dia sedar tu, dia pagi mandi wajib, sedar-sedar malam isyak, lepas main isyak nak tidur baru perasan, Allah ni cat semalam cat ni. Cat semalam. Jadi semalam dia cat rumah. Waktu tu je dia cat rumah, ni semalamnya cat, dia kata. Memang semalamnya. Yakin semalamnya cat. Dan dia mandi wajib pagi tu, subuh. Maka subuh kena qada, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia kena qada tapi tak berdosa kerana tak sengaja. Kalau sengaja berdosa lah. Tak sengaja maka tidak berdosa. Buat qada lah. Nak tidur tak jadi, turun balik katil, qada satu-satu. Kalau kata kebetulan kena pula bulan tu bulan Ramadan, nak raya kan, bulan Ramadan cat, kena pula bulan tu bulan Ramadan, maknanya dia puasa. Puasa dia tak ada masalah. Puasa dia sah, tak ada masalah. Puasa apa dalam keadaan berjunub, yang maknanya dia mandi junub tu dalam pukul 5 pagi gitulah. Syarat sah puasa tak syarat suci daripada hadas besar, tak syarat. Kalau seorang itu berjunub, kemudian puasa waktu sahur, dia sahur, dia kata malah aku nak mandi, dia tidur balik. Lepas tu dia bangunlah lepas pada mandi, dia niat puasa elok. Maka dan bila dia mandi lepas maghrib. Sah ke puasa dia? Sah. Tapi tak boleh sembahyang. Sembahyang berdosa, kena mandi dulu. Ada mandi dulu lah. Cuma dari sudut berdosa lah tak sembahyang. Dari sudut hukum puasa tadi sah. Kerana syarat sah puasa tidak perlu suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar adalah perlu pada solat. Dah dia tak nak solat, tak payah mandi. Tanggung kan, dosa tu lah. Okey. Itu kalau ada apa-apa lah, ada sesuatu yang air tak lalu badan. Jadi hati-hatilah dengan pewarna-pewarna rambut. Kalau bukan lelaki pun perempuan, isteri-isteri anak-anak lah. Hati-hati dengan pewarna-pewarna kuku, apa kutek apa nama, perkawinan kuku. Dan hati-hati dengan inai jadian. Saya sebut gitulah. Saya pergi tengok baru ni. Dekat masih dijual dekat tepi-tepi jalan dekat Mekah ni. Diorang semua beli inai kat Mekah, inai kat Mekah beli kan, pakai.
Bukan inai macam kita tumbuk letak satu malam, esok buang macam ni, macam orang dulu buat. Tak. Dia macam ubat gigi lah. Betul macam ubat gigi letak je. Saya panggil dia inai tiruan. Itu bukan inai. Tak semua, tapi majoriti. Hati-hati. Dia tulis hinna, inai lah tu. Nama je inai, brand je inai. Bila tengok made in India. Bukan made in, kalau korang pun Saudi ya. Tak. Bila kita tengok gitu, pakai yang saya cubalah, yang saya test. Pakai, tunggu dia kering. Kemudian ambil apa pisau, kokok ni sikit, tarik kerak macam plastik. Maknanya inai kita ada gitu, inai yang kita tanam. Mana ada gitu? Kikih lah. Kikih tetap ada dalam dia. Dia panggil asar. Dalam. Sampai nipis kuku baru hilang. Kadang-kadang tak hilang. Itu baru betul. Ini inai original sebab dia meresap. Dia panggil hanya tinggal asar. Tapi inai itu kita basuh hilang. Kesan je tinggal. Yang ni tidak. Hati-hati. Kalau nak beli, test dulu. Letak dekat kuku dulu, biar dia kering, lepas tu cuba kopek. Boleh tarik tak? Terak. Kalau boleh tarik kerak macam tu, maknanya tu inai dah tak ada campur dengan benda lain. Entah pewarna apa pun tak tahulah. Biasa inai, orang nak buat dulu. Dulu orang nak buat, kadang-kadang makan masa dekat 10 jam. Gini tangan. Ingat, tok-tok kita dulu, mak-mak kita dulu, gini. Tapi bubuh benda tu, tak sampai 40 minit. Kat situ dah pelik dah. Jadi hati-hati kerana dia akan tak menyerap air. Kalau tak tuduh, kalau ada salutan, ada plastik, ada apa-apa saya nak sebut tak kerti, campur chemical ni, menyebabkan ada lapisan yang atas, menyebabkan bila air kena, air tak boleh menyerap sebab dia bukan kesan, dia bukan asar, dia tu lapisan. Maka untuk tak sah, mandi wajib tak sah. Berapa lama pakai tu qada lah. Hilang setelah setahun baru hilang. Kalilah 2000 semayang kena qada. Semayang je lah yang masalah besarnya. Masalah besar yang lain juga, semayang, baca Quran dalam keadaan berjunuk sebab tak sah. Masalah masuk masjid, orang perempuan ke orang lelaki sama lah. Keadaan berjunuk, mana boleh masuk masjid. Jadi dia masalah lain. Nampak macam baca Quran bagus dah, lepas baca, lepas khatam, rupanya berdosa. Sebab duduk berjunuk, duduk dalam junuk lagi. Kenapa pula? Kan dah mandi tak sah. Kenapa pula mandi tak sah? Sebab pakai inai. Inai kan boleh pakai, nama je inai, sebenarnya ada lapisan. Takut gitu. Hati-hatilah benda ni. Sayang benda ni. Sebab orang yang baca Quran, semayang selalu ni orang baik dah. Orang yang memang tak nak kepada agama, kita tak heran sangat. Dia tak peduli yang jenis free hair, rambut jenis yang pakai seluar pendek, pakai rantai, memang tak semayang. Kita tak itu sangat dengan dia. Fikir macam mana nak tarik dia je lah. Memang dia dengan rela hati, dengan dia sendiri tak mau semayang, tak mau pada agama. Jadi kita tak heran sangat. Yang kita kesian ni dekat orang yang nak agama dah. Nampak, khatam dah 3 kali dah, Alhamdulillah semua buat dosa semuanya 3 kali khatam tu. Sebab dalam keadaan junub. Yang tadi tu lah. Nampak benda tu kecil. Inai je nampak. Jadi benda-benda baru ni, kena hati-hatilah sikit. Benda baru kan macam-macam fitnah sekarang ni. Dulu inai orang buat kat kuku, sekarang inai sampai ke tangan dah. Tangan pula main lukis 40 minit basuh. Lama tu kesan dia. Tak tahu, takut. Kalau dia kesan betul macam inai betul, asar, kesan, tak apa. Cuma dia buat apa dalam tu? Pernah tengok dia punya ingredient? Dia panggil ingredient ke dia panggil apa? Bahan-bahan yang dalam tu, yang nombor-nombor yang kita tak faham tu. Cuba Google ke apa tengok. Rupa-rupanya ada unsur-unsur plastik. Mana tahu? Tahu tak unsur-unsur plastik tu maksud bukan plastik ni, maksud dia ada satu lapisan yang berkilat, yang menyebabkan kilat, yang menyebabkan ada lapisan. Begitu juga dengan pewarna-pewarna rambut. Dulu inai je pakai, adalah warna oranye-oranye merah-merah sikit. Sekarang Allah pekat. Macam ni dia buat tu? Tak tahu. Kalau betul inai, betul pati inai, tak ada masalah. Sebab dulu dia kata tak ada mesin. Sekarang ni masuk dalam mesin, macam mesin air tebu tu, contoh masuk proses, penyek, akhirnya keluar pati, maka sebab tu warna dia okey dah. Kalau betul macam tu tak ada masalah. Takut ada benda lain. Jadi tengoklah juga, tengok anak isteri juga.
Kita boleh ingatkan gitu aja. Dah sambung lagi. Jadi hati-hati dalam masalah mandi wajib besar ni, benda besar bukan benda kecil. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi. Sunat mandi dengan kendi. Okay. Dan sunat bagi mandi itu dengan kendi. Kendi itu gayung cetong tadi itulah. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi atau lainnya, serta muqaranahkan niat pada tempat yang diistinja. Ini bukan. Jangan cepat. Bukan sunat mandi dengan kendi. Maknanya kalau sunat mandi dengan kendi dengan shower tu tak sunat lah, bukan. Maksudnya gini. Sunat kalau orang mandi dengan kendi yang gayung, yang dicedok ni, bukan yang auto. Yang auto tak adalah sunat tu. Kalau yang tak auto, yang ambil jiruh tu, orang yang guna tu, orang yang guna alat itu, sunat muqaranahkan, sunat berniat mandi wajib pada tempat yang diistinja. Maknanya niat kat mana? Bukan niat kena kepala. Niat ketika istinja. Istinja ni bahasa Arab, bahasa Melayu mudah kata basuh berak atau kencing. Tu lah. Mudah kata istinja. Jadi ketika nak mandi wajib, mungkin ada najis-najis, mungkin buang air ke apa semua. Basuh dulu boleh tanpa niat mandi wajib. Biasa je, okey je. Nanti air kena kepala, barulah niat mandi wajib. Masa nak tu. Sebenarnya disunatkan orang yang pakai tu lah. Kalau pakai shower tak ada lah, dia memang kena air banyak dah. Orang yang pakai tu disunatkan ketika buang air, ketika nak istinja tu lah. Nak basuh kubul dan dubur tu, ketika itu, masa tu niat mandi wajib. Masa tu niat wajib. Nanti kita tengok kenapa niat mandi wajib. Ini menarik ni. Susah nak cari ni. Saya rasa dalam kitab-kitab Melayu, perenggan yang terakhir ni, dalam kitab-kitab Melayu, kalau saya tengok dalam ada 30 kot, hanya ada 2 kitab je sebut tentang perkara ni. Nanti saya tahu kenapa. Apa benda perkara ni. Rare lah, benda rare. Jarang disebut kitab-kitab Jawi. Jadi ketika biasanya orang nak mandi wajib ni, dia istinja lah dulu, kan buang kecil ke buang yang besar ke apa kan. Maka ketika basuh tu, masa basuh tu, masa tu niat mandi wajib. Sebab mandi wajib tak kisah daripada kepala kaki dan mana-mana, maka niat di situ. Dia kata kenapa? Kenapa sunat? Kerana kadang-kadang lalai, terlupa daripada menyampaikan air kepadanya, kepada tempat celah-celah tu. Kemudian selepas daripada sudah menyampaikan air kepada anggota yang lain. Sebab dia tak niat, dia biasa kalau tak niat kat situ, ketika dah air kena kepala, kena badan, lupa dah nak basuh di situ. Memang basuh tapi celah-celah tu dah tak basuh dah, sebab dah rasa dah kena air tempat lain, takut lalai atau lupa. Lebih-lebih lagi dekat masrabah tu lah yang kita bincang bulan November itu, masrabah tu, tempat yang berkedut tu, tempat yang keluar najis tu berkedut. Orang panggil yang khipuk tu tak? Hak khipuk tu. Dia tu berkedut tu. Masrabah. Dia kedut. Kedutan tu, dekat kedut-kedut tu, kalau kita berdiri, dia memang tak akan boleh masuk air, kecuali gonyoh. Gonyoh baru dia boleh masuk air. Celah-celah yang halus kecil je. Kat situ kalau tak masuk air ketika mandi wajib, tak sah mandi wajib. Batulah mak bahas walaupun cerita apa tempat keluar najis. Kau tidak tak sah sembahyang cerita ni. Benda ni benda besar, bukan benda kecil. Bila tak kena air kat celah-celah tu, dia ambil lebih kurang, buat mudah lah. Alah, mandi wajib. Berdiri gitu je. Tak berapa nak gonyoh sangat. Kalau berdiri tak apa, tak semestinya kena duduk. Cuma duduk senang sebab dia spring. Spring dia panggil. Bukan spring, dia panggil stretchable. Tahu? Dia bila duduk tu, dia buka sendiri. Jadi bila buka sendiri, tak payah gonyoh sangat, dia kena dah air. Bila berdiri, dia syup. Masa kat dalam tu macam mana? Kena gonyoh lebih sikit. Takut kau gonyoh pula jadi benda lain pula. Merah lah, jadi sakit pula. Jadi duduk je. Bila duduk, automatik dia syup, dia terbuka. Malah disunatkan teran sikit dia. Macam nak buang air besar. Sikit je, jangan banyak-banyak. Nanti buasi. Sikit, supaya dia lagi sikit, lagi senang. Dan disunatkan dia ajar, jari buat gini, jari tengah ni ke depan. Tangan kiri. Ni. Basuh.
Masa tu niat. Jadi waktu-waktu tu kalau tak niat, sebab dah buang yang kecil, buang yang besar, dok basuh, air kena elok lah, kena. Memang elok kena, tapi tak niat. Bila berdiri, mandi-mandi tak duduk dah, tak basuh dah, sebab rasa macam dah basuh, maka tak usah mandi wajib. Walaupun dia basuh, kerana ketika dia basuh tu tak niat. Jadi untuk mengelakkan perkara tadi, masa basuh tu niat dah. Oh, macam tu sekali pula mak kita ajar. Kita tak ajar anak kita basuh berak sampai macam ni sekali. Macam ni lah kena ajar anak-anak sebenarnya. Jadi senang. Jadi duduk masa istinja tu, basuh semua celah-celah tu, masa tu lah niat mandi wajib terus. Okey. Jadi kenapa niat mandi wajib ketika itu? Yang pertama kerana takut lupa nanti, maka lebih mudah niat awal-awal. Tu satu sebab. Yang ini rasanya tak ada masalah, kita lain pada sebut. Ni yang barisan yang terakhir ni yang jarang disebut. Sebab yang kedua kenapa disunatkan niat waktu tu. Selain daripada mudah lah kan, takut lupa. Yang kedua, maka jadi batallah air sembahyang. Ini jadi batallah air sembahyang apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapik. Dia sebut gitu je. Tapi kalau baca sekali kena syarah panjang. Syarah ni panjang. Dia kata ginilah pengarang ni katalah secara tak langsung lah. Pengarang ni kata apa? Ni kalau yang mengajar mu ni semua yang nak mengaji ni, ngaji kita aku karang ni, kalau dia tak syarah nasib lah. Kalau dia syarah panjang baru faham gitu lah. Kalau tak syarah tak faham ni. Apa benda ni? Apa benda pula cerita pasal wuduk? Ni cerita pasal mandi wajib. Dia kata ni, maka jadilah batal air sembahyang apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapik. Sentuh kemaluan kubur dua kan batal sembahyang. Tapi masalah batal air sembahyang apa? Kita tengah cerita mandi wajib. Itu yang tak faham tu. Ni syarahan dia. Macam mana? Apabila terangkat hadas besar, dia automatik terangkat yang kecil. Bila terangkat yang kecil, dia tak automatik terangkat yang besar. Bila yang besar terangkat, automatik kecil terangkat. Okey. Apabila mandi tu nama mandi hadas, hadas tu hadas besar, maka sebenarnya wuduk automatik terangkat. Wuduk automatik ada, automatik terangkat. Maka nanti nak sembahyang tak perlu dah nak ambil wuduk dengan mandi wajib sahaja. Okey, dengan syarat. Ada syarat. Dengan syarat dia tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi itu. Kalau dia melakukan perkara yang batal wuduk, maka batallah wuduk. Mandi wajib tak batal, wuduk saja batal. Jadi, kembali balik. Kalau dia tak basuh ketika istinja tu, ketika mula-mula istinja, dia tak niat mandi wajib lagi masa tu. Tak niat lagi. Lepas dah basuh, dah agak-agak okey dah. Barulah dia basuh. Dia basuh tanpa pegang. Basuh tu maksud istinja tadilah. Mula-mula jangan niat mandi wajib lagi. Basuh dulu, buang najis dulu. Kemudian lalukan air. Sebab dia kata pakai gayung. Pakai gayung, buat gitulah. Bila masa habis dah, najis dah tak ada, itu dengan tangan. Kemudian bila dah yakin dah tak ada najis, tak perlu pegang dengan tangan, jiru air saja. Ketika jiru air, masa tu niat mandi wajib. Maka bila niat mandi wajib, lepas dah kat situ mestilah bangun. Takkan duduk situ je tak? Bangun, basuh, rata je semua badan, maka terangkat hadas besar dah hadas kecil. Perlu ke orang yang ketika bersihkan najis tu, lepas bersih najis, dia niat awal-awal mandi wajib? Perlu ke masa berdiri dia nak gosok balik situ? Tak perlulah. Sebab dia dah basuh awal ketika duduk. Maka tak perlulah. Maka dia tak perlulah pegang kubul dan dubur. Bila dia tak perlu pegang, maka janganlah pegang. Maka wuduk dia ada, mandi wajib sah, wuduk dia pun ada sekali. Sembahyang tanpa ambil wuduk dah. Tapi kalau dia tak niat ketika itu, dia berdiri. Bila dia berdiri, dia mandi wajib. Sedangkan ketika dia lepas buang air itu, dia tak niat mandi wajib. Dia mandi, maka terangkatlah hadas besar. Dan hadas kecil sekali. Tapi kat bawah tu, masa tu lah nak gosok. Masa gosok, tak berlapik tangan. Maka batal wuduk. Tu dia cerita tu. Batallah air sembahyang apabila dibasuh akan dia dengan tiada berlapik. Macam mana tak nak bagi batal? Cari sarung tangan. Mandi wajib. Masa buang yang kecil, buang yang besar tu, tak niat mandi wajib pun. Tak nak ikut cara dia lah. Tak niat mandi wajib pun, tak ada masalah. Bila dah berdiri, baru niat mandi wajib. Bila niat mandi wajib, ada tempat yang tak kena tu, kena duduk balik tu. Macam basuh najis jugalah. Sebab dia nak buat 2 kali, siapa suruh? Tapi bila dia duduk, dia pegang, akan batal wuduk. Malah nak ambil lagi. Maka boleh pakai sarung tangan. Boleh. Maka tak batal lah wuduk.
Lepas habis mandi wajib, terus sembahyang, tak payah ambil wuduk. Tapi kalau dah pegang ataupun kentut ataupun melakukan apa-apalah perkara yang membatalkan wuduk, maka batal wuduk. Walaupun dia mandi wajib, sebelum dia sembahyang, sebelum dia keluar toilet tu, dia wajib ambil wuduk dulu untuk sembahyang. Jangan salah faham, sebab ada orang salah faham juga. Dia kata selagi tak sempurna mandi, selagi itulah tak batal wuduk, walaupun pegang. Oh tidak. Betul, selagi tak sempurna mandi, selagi itulah tak batal wuduk. Sebab wuduk pun tak terangkat, sebab hadas besar pun tak terangkat lagi. Jadi wuduk nak terangkat macam mana? Betul. Tapi mandi wajib ni sebenarnya 2-3 minit aja, bukan 2-3 jam. Maksud mandi 2-3 minit, bila rata je air, maka terangkat lah. Ada besar. Cuma biasa orang mandi lama, itu bukan mandi wajib dah yang setelah 5 minit tu. Itu mandi apa tahu lah. Mandi sunat, tak nak kata sunat, tak sunat, mandi makruh saya silap. Sebab mandi wajib sebenarnya meratakan air. Meratakan air, Nabi mandi wajib. Ni berapa liter? 3 25, 50. Berapa cupak? Yang ni 1, 2 cupak. Ni 2 cupak. Nabi mandi wajib 1 gantang air. Orang dulu kira gantang-gantang cupak gitu. 1 gantang 4 cupak. 2 botol ni Nabi mandi wajib. Kita komo pun tak cukup 2 botol ni. Tu kita. Nabi mandi wajib. Padahal tengok Nabi dengan janggutnya, dengan jambangnya. Tapi mandi wajib hanya 1 gantang air, 1 gantang air. 1 gantang tu 4 cupak. Ini 2 cupak ni. 2 botol ni aja. Kita basuh kaki lebih 2 botol ni. Masa nak jiru kaki, malah nak duduk main jiru gitu. Oh, puas hati, golek kau tu, golek kau ni kaki, golek kau tu. Air berbanyak lah. Tapi tak adalah salah, kita bayar bil. Kalau di masjid tu dia ada hukum makruh, silap-silap hukum haram. Ambil wuduk kali keempat haram, basuh kali keempat dalam keadaan yakin dah 3 kali. Itu di masjid. Di rumah tak sampai tak haram, kita bayar bil. Kalau di masjid jangan basuh 4 kali. Maksudnya sempurna. Kalau tadi yang ketiga tu macam tak apa kena, yang tu tak apa. Memang yakin dah 3, saja nak yang keempat haram. Sebab duit tu duit orang tu. Orang infak. Mana boleh guna lebih daripada yang sepatutnya. Tak boleh. Lagi basuh kereta. Lagi teruk. Mana tahu. Lagi tak boleh. Tak boleh, jangan buat gitu. Okey. Jadi sebab itulah dia kata kat sini, maka jadi batallah air sembahyangnya apabila dibasuh akan dia dengan tiada berlapik, apabila dia ketika istinja awal-awal tu dia tak niat mandi wajib siap-siap. Kalau dia niat mandi wajib siap-siap, maka tak perlulah dipegang lagi kawasan tu, sebab dia dah awal-awal basuh, masih dia berdiri, ratakan tempat lain aja, maka lepas pada tu tak perlu ambil wuduk dah. Biasa orang ambil wuduk juga, dia tak puas kata, macam semacam. Sedangkan Nabi tak ambil wuduk lepas mandi wajib. Nabi buat macam mana? Dalam hadis panjang cerita, isteri dia lah Sayyidatina Aisyah cerita, Nabi mula-mula nak mandi wajib, Nabi ambil wuduk dulu. Tapi sebelum ambil wuduk tu Nabi istinja dulu lah. Istinja tu, kemudian niat mandi wajib. Lepas tak nak pegang tu niat mandi wajib. Ketika istinja tu basuh, dah puas hati dah, ambil 1 gayung lagi, buat gitu dengan niat mandi wajib. Tapi tak sempurna lagi lah, tak kena kaki, tak kena kepala lagi, dah mula niat mandi wajib. Kemudian Nabi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk semua, baru mandi wajib. Lepas tu Nabi tak pegang lah. Tak pegang kemaluan dah. Kemudian lepas pada tu terus sembahyang tanpa ambil wuduk. Kita tak puas hati, bila tak puas hati buatlah air banyak kan. Macam mana air banyak? Murah pula tu, banyak pula tu. Pakailah. Cuma sunatnya begitulah. Sunatnya janganlah membazir air pula. Syahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Ketika mandi itu banyak, buatlah yang sunat-sunat, pahala free. Kita nak buat sunat-sunat kadang-kadang payah juga. Ada yang kita tak mampu, bukan tak mampu, malah. Nak baca Quran malah. 1 hari 1 muka aja nak. 1 hari 1 line. Bolehlah buat kot 2-3 hari. Lepas tu malah. Kita nak zikir, Allah, 3 pun tak berapa nak rajin dah kak. Kita apa? Tahlil la ilaha illallah sampai 50, bila iman nak habis ni? Aku lapar perut dah. Kalau la ilaha illallah. Kita tak rajin. Sembahyang sunat pun kita tak berapa rajin. Sebab benda tu perlu dibuat. Dan bendanya sunat, tak salah pun. Cuma benda sunat ni kita tak buat sebab kita bukannya rajin. Akhir zaman. Bukannya rajin ke iman pun tahap mana pun tak tahulah. Jadi yang penting wajib jangan buat, jangan tak buat lah.
Sunat-sunat kita malas. Tapi ada sunat-sunat yang senang aja. Tak perlu susah-susah pun. Tak perlu berdiri, rukuk, tidak sujud. Tak perlu pun. Dapat dah pahala sunat. Tak buat juga. Allah sayanglah. Sebab dia mudah. Benda yang susah ni tak apalah kan. Nak infak duit. Kadang-kadang tahulah kita sayangkan harta. Nak masuk tabung tu gigil tu. Cari mana hok biru ni, mana ni merah. Ni purple. Oh ni tak boleh lah ni. Jangan buat hal lah. Puas cari yang biru. Nak cari. Kita jenis bab sunat ni kita payah sikit nak buat. Tapi ada sunat-sunat yang mudah aja. Sayang kalau tak buat juga. Macam mana? Masa mandi tu yang pertama, menghadap kiblat. Pernah tak kita bawa telefon kita? Kan telefon kan boleh cek kiblat. Masuk toilet. Oh, Umar kata, ya. Suami aku ni ada skandal apa ni sampai telefon buat masuk bilik air. Bukan nak cari kiblat. Cari. Ni kiblat. Dah tahu kiblat, letaklah telefon tu luar. Ketika mula mandi tu menghadap kiblat, pahala free. Kalau menghadap kiblat ke, membelakangi kiblat ke, tengok kiri, tengok kanan, tengok utara, tengok selatan, timur, barat ke, sama je, tetap basah juga. Kenapa kita tak menghadap ke arah itu? Free, pahala percuma. Sayang orang tak buat. Menghadap kiblat. Balik ni cari kat mana kiblat. Lepas tu bila nak mandi, menghadap situ. Paling kurang masa mula-mula niat tu, menghadap kiblat. Pahala free. Kita akan sangat menyesal nanti dekat padang mahsyar. Antara nama hari kiamat, banyak hari kiamat ada banyak nama. Ada pernah hari qiyamah, hari akhirah, mana hari terakhir, hari akhirah. Yaumul hisab, hari perhitungan. Macam-macam nama hari akhirat. Salah satu namanya hari penyesalan, hari akhirat. Orang yang masuk neraka menyesal, orang yang masuk syurga pun menyesal. Kita yang belah masuk syurga tu lah. Soalannya kenapa orang masuk syurga pun menyesal? Ni sebab dia tengok benda-benda simple, benda-benda mudah, tapi pahalanya bertimbun. Dia kata, aku dulu Allah, benda ni mudah nak buat. Bukan kena buat keluar duit, bukan nak kena berdiri duduk, bukan nak kena berpeluh. Buat gitu aja. Tapi aku tak buat, adalah buat 2-3 kali. Allah besarnya pahala. Kalau aku tahu, maka menyesal dia walaupun masuk syurga. Menyesal kerana tak buat banyak lagi. Kalau aku tahu, janganlah sampai tahap tu. Jadi menghadaplah kiblat ketika mandi wajib. Berapa ribu kali dah mandi wajib. Rugi ni, pahala rugi. Menghadap kiblat. Sama lah juga, wuduk pun sama juga, sunat menghadap kiblat. Dan mengucap bismillah dipeserta dengan muqaranah niat. Bismillah jangan lupa. Bismillah. Kurang-kurang. Bismillah. Dia panggil tasmiyah. Tasmiyah ni bismillah. Basmalah baru bismillahirrahmanirrahim. Sebab disebut sini bismillah, maka sunat bismillah. Cuma adakah boleh bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Cuma secara umumnya disunatkan setengah perkara disunatkan bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim, walaupun boleh baca. Contohnya sembelih. Sembelih sunat bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca boleh. Orang kata bid'ah lah, boleh. Cuma secara umum makan, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi kata, ya ghulam, sammillah. Wahai ghulam, kau jangan ambil makanan macam tu. Sebut nama Allah dulu. Bismillah. Cuma bismillahirrahmanirrahim boleh juga. Cuma secara umumnya suruhannya dia panggil tasmiyah, bukan basmalah. Bila bismillah nak baca Quran, bila bismillah nak mulakan ucapan, bila bismillah bukan, bila basmalah, bila bismillahirrahmanirrahim nak baca Quran, bila bismillahirrahmanirrahim nak mulakan ucapan, nak bercakap ni, nak mulakan ucapan, bila lagi nak tulis surat, tu bismillahirrahmanirrahim, suruhan khusus. Tapi boleh tak bismillah aja? Bolehlah juga. Cuma suruhan khusus dia ada gitu. Cuma kita nak buat lebih. Tak syok bismillah bismillahi Allahu akbar masa sembelih. Tak seronok bismillahirrahmanirrahim Allah akbar. Okey. Cuma surahnya tasmiyah aja. Tasmiyah tu bismillah, basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika dan macam nak angkat barang tu sunat bismillah. Tapi kita kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Baguslah, lagi panjang lagi bagus. Tapi sunat bismillah. Okey. Jadi ketika mandi tadi tu, sunat masa niat tu bismillah. Bismillah minimum. Jadi satu soalan. Boleh ke ucap nama Allah dalam jamban? Bahasa Melayu jamban dia panggil tak? Haram, tak boleh. Tapi kena faham juga maksud jamban tu apa.
Maksud toilet tandas tu apa? Dia adalah hanya lubang sahaja. Lubang semata-mata. Itulah jamban ataupun tandas, itulah rumah setan. Tempat kalau rumah kita beli teres ni ada shower, ada air terjun tu, air mandi tu, ada pipe, kadang-kadang tempat letak mesin basuh lagi. Yang itu semua, itu bukan jamban. Boleh nak baca Quran pun boleh kat situ. Yang tak boleh dekat lubang tu saja yang buang najis. Lubang tu. Tempat lain semua tak ada masalah. Jadi kalau kita pergi ke sebelah, buka pipe, itu bukan jamban dah. Itu apa? Dia panggil hamam. Dia ada khalaq, dia panggil. Khalaq lain, hamam lain. Khalaq ni yang jamban-jamban, hamam ni tempat mandi. Cuma orang dulu-dulu bagus, orang sekarang moden, makin moden makin tak bagus pula tengok dari sudut ni lah. Orang dulu ingat tak? Mesti ada dua tak? Malah orang dulu toilet dia ni, jamban ni duduk ujung jauh. Duduk tepi hutan. Kalau sakit perut tu keluar dulu baru sampai. Jauh ada tak? Bagus. Makin lama kau dekat belakang rumah. Tapi masih lagi luar rumah, kan? Bagus tu sebenarnya. Makin lama duduk dalam rumah, tapi bukan duduk dalam bilik, dalam rumah aja. Lama-lama duduk dalam bilik. Tak salah. Wah, masa duduk dalam rumah dulu, biar dia akan buat dua. Satu tempat membuang saja, buang kecil yang besar. Satu untuk mandi saja. Itu bagus sebenarnya. Kalau kita buat rumah sendiri, janganlah buat ikut rumah teres. Rumah teres tu dah memang dah beli gitu. Nak buat macam mana? Redha je lah. Benda pun bukan haram, cuma kurang elok sikit je. Dah kita beli rumah teres. Tapi kalau buat rumah sendiri, kenapa tiga rumah teres punya pattern? Buatlah kita punya sendiri. Satu toilet, satu tempat mandi, hamam. Selesai masalah. Tapi walaupun satu toilet, satu ruangan tu ada lubang, ada toilet, ada tempat buang, dan ada tempat lain, ada sinki, ada shower, ada tempat letak mesin basuh kain, ada kolah apa semua, tetap juga hanya yang itu je. Tempat buang tu je yang haram membawa nama-nama suci, nama Allah, nama Nabi kan yang suci-suci. Haram menyebut kalimah-kalimah yang suci di lubang itu sahaja. Ke tepi sikit dah tak ada apa-apa dah. Jadi tak ada masalah baca bismillah. Tak ada masalah. Habis nak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tu masa bila? Masa masuk dalam tu, bukan masa langkah ke daripada pintu. Cuma tak salah lah masa langkah pintu. Tepatnya adalah masuk dulu. Bila masuk, kalau nak buang kain, buang dulu, sangkut dulu. Masa nak duduk tu, belum duduk, langkahan terakhir sampai ke lubang tu, langkah, tapi tak duduk lagi, langkahan terakhir. Masa tu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, engkau peliharalah aku daripada setan jantan dan setan betina. Masa tu bukan di masuk pintu tu, cuma tak salah, boleh lah juga, cuma jauh lah sikit. Macam orang baca sini lah, Allah maftahli abwaba rahmatik, dia baca tu pintu pagar depan. Amboi, tak sabar nak masuk, tunggulah langkah dekat tangga ni. Tak salah pun. Tak salah, cuma tempat dia bukan tempat dia, tapi boleh saja. Sebab cantik tu, tampal kat situ cantik lah, memang tempat dia, gitulah. Okey. Yang ketiga, tu yang kedua. Apa dia? Boleh. Azan, lepas tu tanya boleh ke tak? Cakap jangan azan. Lepas tu kita sambung sikit lagi, yang 3 ke 4 ke, sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله.
La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata la لا إله إلا الله اللهم رب هذا قوم محمد لا تخل sambung sunat mandi yang kejap. Sunat mandi ni bukan untuk mandi wajib je. Mandi sunat pun sunat yang sama. Mandi sunat contoh mandi nak pergi solat Jumaat. Nak pergi solat Jumaat katalah pukul 12. Nak datang solat Jumaat. Kan sunat mandi. Bukan mandi wajib, sunat. Sama jugalah sunat yang sama. Menghadap kiblat, mengucapkan bismillah. Semua-semua tu lah. Yang kita akan bahas nanti sama lah. Macam tu juga nak mandi air raya. Sunat air raya kan. Air raya kan sunat mandi. Apa-apalah yang sunat mandi ni. Banyak sunat mandi. Semua sama. Sunat mandi bila berubah bau badan. Bau badan kan. Berubah bau maka sunat mandi. Sunat mandi kerana memandikan jenazah. Lepas dia memandikan jenazah, dia sendiri tukang mandi jenazah, sunat mandi. Maksud sunat-sunat ni sama, semua sama. Jangan ingat mandi wajib aja, semua. Yang ketiga, dan menghilangkan wadi dan mazi dan atau mani atau barang najis dahulu daripada mandi. Sunat sebelum niat mandi apa tu, bersihkan dulu najis-najis yang ada, lendir-lendiran yang ada, semua sunat bersihkan dulu, baru niat mandi wajib. Kalau mandi wajib lah. Kalau mandi sunat pun sama. Buang najis-najis apa yang ada apa dulu, baru niat mandi sunat. Ya? Cuma harus ke mandi dulu baru buang? Harus je. Tak ada masalah. Sunat ni cerita sunat. Setelah itu, maka mengambil air sembahyang diniatkan dengan sunat mandi jika ada ia berair sembahyang. Ini bab mandi wajib. Sekejap. Dia bukan bab mandi wajib. Dia bab dua-dua mandi pun sama. Mandi wajib pun sama, mandi sunat pun sama. Kita ambil bab mandi wajib. Jika dia dah memang ada wuduk, sedangkan dia berhadas besar, maka dia dan macam ni. Apabila seseorang itu berhadas besar, maka dia wajib mandi. Sama ada kering daripada haid, dia panggil hadas besar juga, dia wajib mandi. Ataupun ataupun berjunub, wajib mandi. Cuma wajib mandi itu bukan segera. Tak wajib mandi segera. Wajib mandi bila nak solat. Kalau lah waktu solat tu pendek, lagi setengah jam, jadi wajib lah mandi. Jadi wajib mandi wajib, segera tu sunat. Berjunub je, kering berakhir je, wajib mandi, tapi tak wajib segera. Nanti pun boleh, dengan syarat jangan tinggal semayang je. Okey. Jadi apabila berjunub atau kering daripada haid atau kering daripada nifas, ataupun senang kita berjunub lah, tak boleh semayang ni, yang dia perlu mandi wajib, tapi masa panjang lagi nak semayang, nak tangguh dululah mandi tu, boleh. Nak tidur dulu boleh, nak pergi musafir dulu boleh, nak pergi bandar dulu beli barang boleh. Dengan syarat nanti semayang nanti jangan tak sempat untuk mandi. Cuma nak makan dulu boleh, walaupun berjunub. Okey. Cuma hukumnya makruh. Hukum makruh apabila makan ketika berjunub, tidur ketika berjunub, musafir ketika berjunub, keluar rumah jalan ketika berjunub, semua makruh. Macam mana nak hilangkan makruh? Mandi wajib. Tapi tak nak mandi wajib lagi. Sebab mandi wajib tu kan panjang masa, boleh ni sikit. Jadi tak nak mandi lagi. Kenapa? Sejuk ke apa? Bagilah alasan apa pun. Habis tu tak boleh buat lah semua, tak boleh buat, duduk diam. Habis kalau makan, minum, makruh. Macam mana nak hilangkan makruh tapi tak nak mandi? Maka sunat ambil wuduk. Dengan dia ambil wuduk, walaupun tak mandi wajib, maka makruh tadi hilang. Nak musafir silakan. Nak tidur silakan. Nak makan silakan. Tak makruh dah. Okey. Kemudian bila dia ada wuduk, tak makruh dah. Dia buatlah semua apa dia nak buat.
Kemudian sampailah waktu dia nak mandi wajib. Tu jadi soalan ni. Setelah itu maka mengambil air semayang diniatkan dengan sunat mandi. Kemudian dia nak mandi. Ketika dia nak mandi itu, sunat ambil wuduk. Sebab Nabi ambil wuduk dulu. Soalannya dia dah ada wuduk yang tadi. Jadi macam mana? Jika dia dah memang ada wuduk, maka masa dia wuduk tu niat apa? Niat sunat mandi. Wuduk tu niat sunat mandi. Bukan sahaja aku angkat hadas kecil, bukan sahaja aku berwuduk, bukan. Sahaja aku melakukan sunat mandi. Ataupun boleh je sahaja aku berwuduk, tapi wuduk dengan maksud sunat mandi. Bukan wuduk dengan maksud angkat hadas, bukan. Sebab apa? Sebab dah ada wuduk kan? Kenapa dia berwuduk pula? Tadi dia nak makan, nak elak makruh. Boleh je makan, tak ada masalah, makruh je pun. Tapi nak elak makruh, ambil wuduk dulu. Bila nak mandi kan dah ada wuduk, habis nak niat apa? Sedangkan sebelum mandi sunat berwuduk. Nak niat apa? Niat berwuduk. Niat angkat hadas, mana boleh dia dah ada wuduk. Habis tu niat sunat mandi. Tu dia kata kat situ. Dan jika tiada ada ia berair berair, kau tulis wuduk kan best kau. Berair semayang, bunyi macam pelik. Dan jika tiada ada ia berair semayang, kalau dia tak ada wuduk, maknanya dia tak ambil wuduk lah, dia memang berjunub tapi tak ada wuduk, maka diniatkan dengan mengangkat hadas kecil juga. Maka sahaja aku nawaitu raf'al hadasil asghar, sahaja aku angkat hadas kecil. Kenapa tak boleh niat kalau dia dah ada wuduk? Nak niat macam mana hadas kecil dia dah angkat sebelum tu? Nak angkat macam mana dah tak ada hadas kecil? Sebab tu niat dia sunat wuduk, sunat mandi. Niat sahaja aku sunat mandi, ataupun sahaja aku wuduk sebagai sunat mandi. Lebih kurang macam itulah niat kat hati kan. Okey. Sampai macam tu dia ajar. Kita tak buat dah kot. Tak tahulah orang kata apa benda nak belajar ni, tak mau buat dah. Mandi je lah. Jangan rugi. Sunat ni pahala percuma. Dan menyungguh-nyungguhi menyampaikan air pada sekalian perlipatan. Segala pelipat-pelipat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pelipat kat linga. Ni, highway linga ni. Banyak ni. Sungguh-sungguh. Mana lagi? Lipat ni kot. Siku. Sungguh. Mana lagi? Lutut, tempat lipat-lipat lah. Celah-celah tu memang lagi-lagi lah kena sungguh. Dekat kubul dan dubur lagilah kena sungguh. Sebab kat situ banyak pelipatan, banyak berlipat-lipat. Dekat kaki. Kalau berumur sikit, kadang-kadang kaki dia urat dah terik, urat dah ni, kaki rapat dah. Dia panggil kaki itik dah jadi. Bila kita buka, putih kat sini. Sebab kaki tak boleh buka, sebab faktor umur lah. Ada juga sebab jarang jalan ke apa ke. Kena selak. Selak lah, kena buka untuk basuh. Pelipatan tu basuh. Ada orang dia ada penyakit kaki gajah, kena buka, kena selak, kena ni penyakit elephantiasis, nama penyakit tu. Penyakit gajah, elephantiasis. Macam mana penyakit kaki gajah? Kaki dia straight je. Kaki kita kan ada shape, ada bentuk, dia kaki straight je macam gajah. Dan kalau tahap 4, kalau tahap teruk sikit, kulit dia akan gelebeh apa, akan terlebih. Jadi menyebabkan bila ni kaki, kulit dia terlebih, apa, kulit lebih, apa, gelebeh apa namanya, apa terlebih, jadi dia tutup, dia tertutup. Jadi kalau mandi wajib tak selak, selak lah, tak angkat, maka bawah tak kena. Tu alah, macam biasa orang perut borosnya, perut, lepas tu senaman sikit, asalnya 150 berat, kat sini paling besar sekali, maju hadapan, hati senang. Jadi bila dia senaman, kulit perut ni, ataupun orang perempuan mengandung sama juga, lama-lama dia kalau besar sangat, masih dia gemuk tu, masih dia kurus, dia akan jadi apa, berlipat. Itu yang selak tu ketak. Bawah tu yang sumo tu, tengok yang Jepun punya tu, yang ni suka sumo tu tengok perut dia tu berlipat tu. Jadi di celah lipat tu kena buka pelipatan tu. Hati-hati kat pelipatan tu, jangan buat lebih kurang. Dan Allah dah 8.40 dah. Habiskan sikit ni. Dan menyelangi membasuh pohon rambut 3 kali dengan tangan basah dan menyuncurkan air atas kepala. Pohon rambut, akar dia tu, akar tu sunat 3 kali. Bukan rambut aja, akar maksudnya kena gini lah. Jangan sekadar jiruh je, takut ada yang akar tak kena. 3 kali sunat akar dia, macam garu-garu macam itulah, bagi air kena sampai ke akar.
Yang ketujuh, 3 kali sunat. Sunat 3 kali, wajib rata je sekali. Sunat 3 kali. Maka memulai pada pihak kanan, setelah itu maka pada pihak kiri. Sunat kot kanan dulu. Separuh kanan, kiri sunat. Cuma bila ianya ada satu, tak sunat kanan dulu. Dia tak sebut di sini. Yang ada kanan kiri, sunat kanan. Yang tak ada kanan kiri, tak sunat kanan kiri lah. Maknanya kepala ada kanan kiri. Mana ada? Maka sekali lah. Badan ada tangan kiri, maka yang kanan dulu bawa yang kiri. Kaki ada, kanan dulu bawa kiri. Tapi kepala tak ada. Nanti kau tak bagus. Sunat. Pasal kanan dulu. Jangan buat kerja pelik je tu. Samalah juga. Sunat tangan basuh kanan, ambil wuduk kanan dulu bawa kiri. Sebab dia ada kanan kiri. Kan? Kaki tu kanan dulu bawa kiri. Kalau sapu rambut, sapu kepala, dia tak ada kanan kiri, kan sapu gitu aja, kan. Okey, yang terakhir yang ke-8, dan menigai. Itu bukan menigai ke menugai, bukan, itu menigai. Tiga. Orang dulu cakap meniga. Meniga tu buat tiga, dia panggil meniga. Dan menigai, basuh apa-apa basuh, sunat tiga, semua 3. Kaki ke apa, mandi wajib ni. Kalau wuduk kita tahu dah memang 3. Mandi wajib pun 3 juga. Bergosok-gosok 3 kali. Dan mengekalkan niat hingga kesudahan mandi. Disunatkan ada kesedaran aku tengah mandi wajib sampai habis mandi. Sunat, tak wajib. Maksudnya niat je mandi wajib. Dalam hati ni aku tengah mandi wajib, tengah mandi ambil shampoo, tengah mandi wajib. Dalam hati, bukan kat mulut. Bukan zikir mandi wajib, dekat hati tengah mandi wajib. Sedar tengah mandi sampai habis. Sunat. Yang wajib ketika air kena mula-mula je sedar. Iaitu niat. Aku mandi wajib. Kan? Masa mula-mula air kena, itu wajib. Lepas pada tu hilang berangan, lepas ni nak pergi situ, lepas ni nak pergi sini. Tak ada niat, tak ada perasaan dah, tak ada keingatan nak mandi wajib dah. Tak apa dah. Masa basuh tu tak ada dah. Mula-mula je niat nak mandi wajib. Okey. Cuma sunat perkara itu kesedaran itu ada sampai basuh kaki. Sampai keluar daripada toilet bahawa aku dah sempurna mandi wajib. Boleh tak begitu? Payah. Tak boleh berangan, tak boleh nak menyanyi, tak boleh nak sebab nak kena ada sedar. Tak boleh. Tapi kalau boleh, sunat. Habis kita berhenti kat situ. Cukup lah. Dekat sejam lah. 57 minit lah. Adapun makruh pada mandi itu iaitu makruh pula. Bermula haram orang yang tiada berair sembahyang 3 perkara yang haram pula. Nantilah akan datang. Bermula makruh pada mandi. Kita berhenti kat situ. Tak lama lah. 2-3 hari je lagi. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.